Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah hari ini hari yang ke-26 dan kita akan cuba fahami ayat yang ke-26 surah Sabah. Alhamdulillah, dengan izin Allah dapat istiqamah daripada satu Ramadan sehingga sekarang, satu hari satu ayat. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi mendengar, menonton, memberi komen yang baik. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala catat kehadiran kita dalam sesi ini sebagai satu daripada amal soleh kita dalam bulan yang mulia ini, insya-Allah. Tidak lain dan tidak bukan tujuan kita adalah untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat, insya-Allah. Jadi kita akan sambung hari ini ayat yang ke-26. Allah berfirman, qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Masih lagi apa ni, siapa ada orang komen tapi tak boleh nak, tak nampak sangat. Okey, masya-Allah, tabarakallah. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada ukhti. Okey, ya. Okey, kita pergi kepada firman Allah. Jadi yang sebelum ini, beberapa ayat sebelum ini dimulakan dengan qul kan, iaitu perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam cara berdepan dengan kaum musyrikin yang menentang dakwah dengan hujah yang jelas, yang nyata, dengan pendekatan yang begitu lembut, berhikmah, dengan, ialah kita dah bincang sebelum ni. Jadi ini macam dah pusingan akhir kan, pusingan akhir maknanya segala hujah dah dikemukakan, pendekatan yang tidak menyerang dan sebagainya. Jadi akhirnya macam ni, kalau dah lama sangat ada bincang macam tak makan juga, akhirnya katakanlah kepada mereka tu, kalau dah tak boleh terima juga, ingat satu, iaitu apa? Qul yajma'u bainana rabbuna. Satu hari nanti kita akan dihimpunkan oleh Tuhan kita. Okey, kat sini pun kita tengok ya penggunaan yang begitu begitu macam ayat-ayat lepas lah kan, yajma'u bainana rabbuna, kita semua akan dihimpunkan oleh Tuhan kita. Jadi walaupun orang musyrik ni memang tak mengaku Allah yang mereka sembah, tapi Nabi ni masih nak mengajak mereka dekat kan, Rabbuna, Tuhan kita. Padahal sebenarnya mereka tak nak pun sembah Allah, tapi nak menunjukkan bahawa kita sebenarnya sama, iaitu kita mempunyai Tuhan yang sama, iaitu memang hakikatnya pun Allah itu Tuhan kita semua, cuma mereka enggan menyembah Tuhan Allah yang Esa. Tapi Nabi masih menggunakan, maknanya dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala, menggunakan pendekatan bahawa mereka sebenarnya tak jauh daripada kita, lebih kurang macam itulah kan. Yajma'u bainana rabbuna. Jadi satu hari nanti Tuhan kita semua akan himpunkan kita semua. Summa yaftahu bainana, kemudian dia akan membuka di antara kita. Yaftahu makna dia buka, tapi kata ahli tafsir, buka di sini maksudnya hukum, buat keputusan. Sebab seolah-olah sekarang ni macam dalam kekeliruan ke kegelapan ke, macam duduk bertelagah kan, bertelagah macam tak jelas mana yang betul, mana salah.
Macam itulah ya, macam tak jelas mana betul mana salah. Macam kalau orang perbicaraan di mahkamah pun kan, pihak pendakwa kemuka hujah, pihak didakwa kemuka hujah, pihak saksi kemuka hujah. Jadi macam nampak macam dengar yang ni betul juga, dengar ni betul. Macam itulah, tak jelas kan. Jadi sebab itu bila jatuh hukum tu disebut istilah yaftahu, membuka. Jadi maknanya clear, terdedah, terbuka mana yang betul, mana yang salah ya. Kata Syekh Sya'rawi, dia kata setengah-setengah tempat di negara Arab masih lagi menggunakan istilah untuk hakim atau qadi, digunakan istilah fattah. Fattah maknanya orang yang membuka. Sebab apa? Sebab dia buat keputusan, maknanya yang dengan keputusan yang dikeluarkan oleh hakim itu, maka jelaslah siapa yang betul, siapa yang salah. Itu maksudnya ya. Jadi satu hari nanti Allah akan himpunkan kita semua. Jadi Allah yang putuskan siapa sebenarnya pihak yang benar, siapa sebenarnya pihak yang salah. Yaftahu bainana bil haq. Keputusan Allah itu keputusan yang benar, yang tak mengelurukan. Jadi berbeza dengan keputusan mahkamah sekarang. Walaupun buat keputusan, tapi mungkin tak tepat. Sebab apa? Sebab hakim tu dia cuma buat keputusan berdasarkan bukti keterangan yang ada di hadapan dia, yang dikemukakan oleh saksi, dikemukakan oleh pendakwa. Mungkin mereka berbohong, mungkin mereka memalsukan dokumen dan sebagainya. Tapi apa yang diputuskan oleh Allah adalah keputusan yang benar. Sebab apa? Wahwal fattahul alim. Sebab dia penghukum yang maha mengetahui. Al-alim, itu keywordnya. Jadi Allah bila dia buat keputusan, dia buat keputusan itu berdasarkan ilmunya yang sebenar, yang tidak ada satu pun yang tersembunyi dari ilmunya. Jadi maknanya itu memberi kalau bagi kita orang beriman ni, beri rasa tenang lah, rasa yakin. Tak adalah rasa nanti aku yang tak salah, tiba-tiba aku pula kena hukum. Tak ada kan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ilmunya meliputi segala-galanya. Dia Al-Alim. Tidak ada satu pun yang tersembunyi daripada pengetahuannya, dan tidak ada siapa pun yang dapat manipulate maklumat, dapat orang kata ubah fakta, dapat sembunyikan hakikat. Tak ada. Sebab dia maha mengetahui. Jadi ini adalah satu orang kata apa, satu ancaman yang berat jugalah kan kepada pihak lawan, pihak musuh, pihak yang enggan menerima kebenaran, bahawa pertelagahan ini dia tidak berakhir di sini. Bukanlah kata kau tak nak terima, lantak engkau lah. Tak ada. Tapi ingat bahawa kalau hari ni kau tak nak terima juga berdasarkan bukti-bukti nyata yang telah dikemukakan oleh Nabi SAW daripada apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Kalau kau tak terima juga, okey, ingat hidup ini bukan berakhir di sini. Satu hari nanti kita semua akan dihimpunkan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di satu perhimpunan yang agung, yang hebat, dan di ketika itu Allah akan memutuskan kes ini. Allah akan mengeluarkan hukuman yang sebenar-benarnya, di mana dia yang membuat keputusan yang berdasarkan kepada ilmunya. Wahwal fattahul alim. Jadi kita kena yakin dan rasa tenang dengan apa yang akan Allah putuskan nanti. Yang penting sentiasalah berada di pihak yang benar. Mana nak tahu mana yang benar? Berpandukan kepada kitab Allah. Sebab kitab Allah itu kitab yang benar, insya-Allah. Apa saja yang tidak selari dengan kitab Allah, maka dia adalah tak benar. Ya, tidak ada yang benar kecuali apa yang terkandung dalam kitab yang maha benar ini, kerana ia diturunkan oleh Tuhan yang maha benar, Tuhan yang maha mengetahui,
Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, insya-Allah. Jadi itulah peringatan daripada ayat yang ke-26 ini, insya-Allah. Mudah-mudahan ianya memberi faedah kepada diri sendiri khususnya dan kepada sahabat-sahabat yang mendengar dan mengikutinya. Jika rasa ada kebaikan, maka tolonglah sebar-sebarkan. Mudah-mudahan kita akan sama-sama mendapat ganjaran yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.